Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, minggu ini kita tidak akan berjumpa dalam kelas kita ni, tapi insyaAllah kita akan cuba siapkan video untuk pembelajaran semua pelajar SK kita. So, hari ini kita akan sambung sedikit lagi subtopik untuk tajuk fotografi, iaitu penghasilan kaedah sifar baharu. Okey, ini akan mematuhi standard kandungan pembelajaran 2.1.6 ya. Ini dah yang terakhir, menghasilkan kaedah sifar bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Baik, kita tengok contoh berdasarkan buku teks, kaedah penulisan berasaskan simbol. Okey, dah kaedah ya. Okey, jadi kita tengok kaedah Safri dalam buku teks dalam subtopik 2.1.6. Okey, so Safri menggunakan kaedah simbol dengan kunci 1 hingga 6. Okey, dia ada kunci 1 hingga 6 ni. Kemudian dia gunakan simbol ya. Kunci 1 simbol dia macam ni. Segitiga ada bulat. Okey, simbol kunci 2 ada segitiga belah tengah. Simbol kunci 3 dia ada simbol segitiga bulat di atas. Kunci keempat dia ada segitiga bulat di tengah bawah. Okey, kunci kelima dia ada segitiga dengan jalur-jalur satu je. Okey, kunci keenam dia ada segitiga dengan jalur silang. Okey, dan dia juga ada gunakan simbol yang kedua. Okey, iaitu segi empat. Segi empat. Kita tengok ya macam mana penggunaannya ni. Okey, kaedah sifar baharu ini menggunakan nombor 1 hingga 6. Okey, cikgu dah jelaskan tadi. Okey, dia ada kunci simbol yang unik, ini simbol 1, dan juga simbol umum. Dia panggil simbol umum, yang itu simbol yang kedua ini. Kita tengok ya. Okey, daripada kunci ini, daripada jadual 2.4 ini asas ya. Simbol ni simbol asas. Okey. So katakanlah Safri ni nak guna kunci kedua. Okey, kunci 2. Jadi kunci 2 ni jadi asas lah. Letak yang pertama. Kunci 2. Kemudian dia akan diikuti dengan kunci 3, kunci 4, kunci 5, kunci 6 dan balik semula kepada kunci 1. Okey, so jadi kunci kedua ni akan bermula di A lah. Okey, kunci bermula akan bermula di A. Kedua ni akan bermula di A dan ada simbol di luar dia. Ini umum semua simbol akan ada segi 4 di luar, dan yang berubah hanyalah simbol 1 ni di dalam simbol awam ni nanti. Okey. Okey, tengok susunan dia macam ni. Okey, daripada susunan kunci 2 ni, susunan kunci samaan 2 ni, dia akhirnya akan dapatlah susunan abjad macam ni. Okey, A mewakili segitiga bagi simbol 2 tadi. Okey, kunci 2 simbol dia ini kan segitiga belah tengah. So dia akan bermula dengan 4 digit yang pertama ni, 4 abjad yang pertama ni dengan segitiga belah tengah. Okey, kedudukan normal, kedudukan 90 darjah, pusing 90 darjah, kedudukan pusing 180 darjah ke bawah, kedudukan pusing 270 darjah. Dia pusing segitiga macam dia pusing separuh 3/4 bulatan. Okey, 270 darjah. Okey, kemudian diikuti dengan kunci ketiga. Kunci 3 simbol dia segitiga bulat di atas. So dia akan susun lah normal segitiga di atas untuk E, pusing
90 darjah, pusing 180 darjah, pusing 270 darjah bagi simbol ni. Okey, dah habis simbol 3, dia ada 4 je Dia ada 4 ulangan je untuk setiap simbol ataupun setiap kunci. Simbol bagi kunci tu. Ini kunci 2 kan, dia bermula dengan kunci 2 tadi. Ini kunci 3 sampai H. K, I, J, K, L ni kunci 4. M, N, O, P kunci 5. Q, R, S, T kunci 6. Okay. U, V, W, X kunci 1 balik. Lepas tu dia ada missing 2. So 2 ni dia ambil lah Y sahaja. Y ni dia ambil simbol kunci 1 sahaja tanpa ada kotak, menggantikan menjadi Y. Dan Z dia ambil simbol umum sahaja, menggantikan Z. Okey. So inilah susunan yang awak dapat bagi kaedah Shafri ni yang menggunakan kunci persamaan dengan 2. Okay, agak-agak boleh faham tak macam mana susunan dia? Setiap simbol ni dia berpusing. Normal 90 darjah, 180 darjah dia pusing ke bawah, 270 darjah dia pusing ke sebelah. Dia berpusing ikut aturan. Pusing ke bawah, naik ke atas balik, nak pusing ke balik ke normal. Okey, pusingan macam bulatan. Sama semua simbol. Okey, so setiap simbol akan dapat 4 abjad. Okey, so dari sini katakanlah, okey, ini penjelasannya. Nanti awak tengoklah, awak fahamkan lagi lah dengan penjelasan dia, ya. Okey, katakanlah diminta membuat penelitian. Okay, berdasarkan yang jadual yang kunci 2 tadi ni. Okey, katakanlah diminta untuk submitkan mesej Taman Sri Budi. Okey, so Taman Sri Budi. Kalau kita tengok di sini T ini mewakili simbol ni kan. Jadi ini T lah. So T ada segi 4 kat luar. Okey, T ada segi 4 kat luar, segi 3 di dalam ni jalur-jalur je. Okay, A ini, M ini, A ini balik, N ini taman, S, Seri, S, R, I, B, U, D, ni I. Okey, so kita akan dapat dengan kunci 2 tu kita akan dapat ni T, A, M, A, N. Taman, S, R, I, P, U, D, I. Taman Sri Budi. So inilah teks sifar yang awak akan dapat. Okay, teks sifar yang awak akan dapat untuk penyulitan teks biasa Taman Sri Budi. Okay, boleh faham ya? Ini sebenarnya contoh. Okay, contoh kaedah yang awak boleh cipta. Okay, ini dicipta oleh Shafri untuk menyampaikan mesej dalam bentuk simbol. So, sebenarnya awak boleh reka simbol awak tersendiri yang unik, yang boleh difahami. Okey, jangan main simple-simple letak je sepati lah. A jadi macam ni, tiba-tiba B jadi macam ni, tiba-tiba dia tak ada. Jangan pula simbol tu tidak ada konsekuen macam urutan yang jelas. Macam ni urutan dia jelas. Ada 6 kunci asas. Okey, pilih mana-mana, bermula dengan mana-mana kunci. Patah balik 6 kunci asas. Setiap kunci ada 4 susunan yang berbeza. Dan dia ada pula kunci umum. Kunci umum ni boleh jadi segi 4 tepat. Ini segi 4 sama kan? Boleh jadi segi 4 tepat. Boleh jadi simbol lain macam bulatan. Boleh je. Okay, simbol umum tu boleh je bulatan. Okay, so kamu boleh reka. Okay, mari kita tengok contoh kaedah Shafri juga. Okey, berdasarkan asas, okey, asas 2.4 ni, jadual 2.4 ni, asas kunci yang diberi oleh Shafri ni. Kita tengok. Okey.
Katakanlah kita nak buat susunan teks cipher bagi kunci sama dengan 5. Okey, bagi kunci sama dengan 5. Kita tengok apa yang akan jadi. Tinggal satu. Okay, so mula kunci 5, kita mula dengan kunci 5, kemudian 6, kita patah balik 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian apa yang jadi? Simbol 5 tu bentuk dia macam tu, segitiga. Garis atas tu abaikan, tak terpadam pula. Okey, segitiga ada jalur-jalur, satu baris je. Kemudian simbol 6 ada segitiga, jalur-jalur melintang, cross over. Okey, 1 segitiga ada bulat di atas. 2 segitiga ada baris tengah, ada garis di tengah. Segitiga ada bulat di luar, di atas, dan segitiga ada bulat di bawah, di tengah-tengah. Okey, simbol 2 juga dia gunakan segi 4 tempat. Sebenarnya saya cakap tadi, sebenarnya kita boleh guna juga bulatan ataupun mungkin segitiga juga yang lebih besar di luar, ataupun segi 4 tepat. Okey, dan simbol-simbol lain pun boleh jadi simbol 2, iaitu simbol umum. Okey, gunakan kaedah ini. Okey, kita akan dapatlah bila kita dah buat macam ni, susunan abjad dia ABC tu, insya-Allah kita akan dapat macam ni ya. So kita tengok. Kita akan dapat macam ni. So 5 ni tadi jadi A, ada simbol umum di luar. Okey, kemudian ada A, B 90 darjah pusing, C 180 darjah pusing ke bawah, D pusing lagi ke 270 darjah. Okey, E kunci 6 jadi E lah. E, F, G, H 4. Objek ni sama juga 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Okey, I, J, K, L. Ambil kunci 1 ni. I, J, K, L. M ambil kunci 2. M, N, O, P kunci 2. Q, R, S, T ambil kunci 3. Okey. U, V, W, X ambil kunci 4 ni. Dan Y, Z. Okey, Y, Z ni kita ambil balik asas kunci 5, simbol kunci 5 tanpa ada kunci umum, dan Z adalah kunci umum. Okey. So inilah keadaannya apabila kita tukar simbol kaedah Safri tadi tu menggunakan kunci 5. So jelas kan, jelas dia punya susunan aturan tu kita boleh predict, kita boleh kita boleh jangka macam mana susunan dia. Okey, jadi kalau kamu nak buat kaedah sifar baru, kamu kena pastikan susunan dia tu teratur, ada teknik tertentu, pengecaman coraknya jelas. Ya, pengecaman coraknya mesti jelas. Okey. Okay, so cikgu nak bagi tugasan simple sekejap. Sulitkan teks berikut menggunakan teks sifar yang telah dibentuk tadi, iaitu kaedah Safri kunci sama dengan 5. So apa yang awak akan dapat bila awak tukar teks biasa simpang 2 ni kepada teks sifar menggunakan kaedah Safri kunci 5. Okey, cikgu bagi masa sekejap. Okay, ataupun cikgu bagi masa, kamu bagi jawapan PM cikgu. PM cikgu ya. Okey. So, sampai di sini sajalah video cikgu untuk hari ini. So, seterusnya teruskan buat homework yang cikgu lampirkan di DC, iaitu mengenai pemilihan kaedah-kaedah sifar yang sesuai berdasarkan situasi dan juga perbandingan kaedah-kaedah sifar yang sesuai. Okey, perbandingan kaedah-kaedah sifar berdasarkan kekuatan, ciri-ciri dan sebagainya. So, lengkapkan tugasan tersebut. Kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada masa, ada kesempatan. Assalamualaikum.